Para hadirin, sesuatu yang sukar dipercayai telah berlaku. Mak saya nih bermimpi. Para hadirin, tahukah Anda mengapa Rasida, seorang gadis Bangladesh berusia 17 tahun, menangis di dalam tandas yang bersih di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA? 10 gadis yang bekerja 14 jam sehari di bawah keadaan yang teruk di sebuah kilang pakaian dengan gaji bulanan sekitar Rp95 dalam perjalanan ke Seoul, Korea untuk persidangan buruh antarabangsa. Namun disebabkan oleh taufan terkuat yang pernah direkodkan melanda semenanjung Korea, semua lapangan terbang di Korea ditutup. Mereka terpaksa membuat pendaratan cemas di KLIA Malaysia. Pemandangan yang mereka saksikan di Malaysia, walaupun mereka buta, huruf sangat mengejutkan. Kami yang bekerja di kilang pun dilayan macam manusia. Kata-kata seorang gadis berusia 18 tahun itu bakal menggegarkan seluruh Bangladesh selepas kepulangannya. Tiada siapa yang dapat membayangkan apa yang akan berlaku malam itu. Sebelum bermula, jika Anda boleh like dan subscribe saluran ini, ia akan memberikan dorongan besar untuk membawakan lebih banyak kisah menyentuh hati seperti ini. Selamat sejahtera. Saya Lee Mei Hua, seorang juru bahasa di persidangan isu buruh antarabangsa selama 15 tahun. Apa yang saya alami pada November tahun lalu masih segar dalam ingatan saya, menjadikannya pengalaman yang paling menyentuh hati sepanjang kerjaya saya sebagai juru bahasa. Pada hari itu, saya bertanggung jawab menjadi juru bahasa untuk 10 delegasi Bangladesh yang dalam perjalanan ke persidangan Kesatuan Sekerja Asia Timur di Seoul, Korea. Walau bagaimanapun, gadis-gadis ini bukanlah delegasi biasa. Mereka semua adalah pekerja kilang pakaian aktif berusia antara 15 hingga 20 tahun dan merupakan wakil khas yang dipilih oleh Kesatuan Sekerja Buruh Bangladesh. Fahima yang paling muda berusia 15 tahun telah bekerja di kilang sejak berusia 12 tahun untuk menyara keluarga 8 orang. Rasida 17 tahun walaupun buta huruf, tetapi tangannya sangat mahir di gelar pekerja nomor 1 di kilang. Nasrin 18 tahun adalah ketua di kilang dan sentiasa bersuara untuk memperbaiki keadaan kerja yang teruk. Para hadirin, tahukah Anda berapa banyak RM95 sebulan ia bersamaan dengan harga kira-kira 10 bungkus nasi lemak tepi jalan di Malaysia? Dengan gaji itu, mereka bekerja 14 jam sehari dari jam 6 pagi hingga 8 malam dengan hanya 30 menit rehat. Di bawah keadaan itu, masa untuk ke tandas pun dikawal. Jika mereka mengambil cuti karena sakit, gaji akan dipotong. Semasa berlepas dari Dhaka, wajah gadis-gadis itu dipenuhi rasa bimbang. Ini adalah perjalanan pertama mereka ke luar negara dan kali pertama menaiki kapal terbang. Fahima dengan tangan yang menggigil bertanya kepada saya, "Akak, kapal terbang takkan jatuh kan? Kalau saya mati, keluarga saya tak ada makanan." Pesawat berlepas dari Dhaka dan menuju ke timur laut, seperti yang dijadwalkan. 4 jam kemudian, ketika bersedia untuk pendaratan terakhir di Korea, pengumuman kecemasan daripada juru terbang kedengaran, perhatian kepada semua penumpang. Taufan kuat terbesar yang pernah direkodkan sedang melanda semenanjung Korea. Angin berkelajuan 65 meter sesaat telah menyebabkan semua lapangan terbang di Korea ditutup kecemasan. Untuk keselamatan kami akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Malaysia. Gadis-gadis itu panik. Taufan angin kuat perkataan yang menakutkan ini membuatkan mereka menggigil. Nasrin menangis. Kapal terbang akan terhempas ke... Saya sendiri panik dengan perubahan jadwal yang tiba-tiba. Tugas saya adalah untuk menenangkan kebimbangan mereka. Saya menerangkan kepada gadis-gadis itu bahwa Malaysia adalah kawasan yang biasa menghadapi ribut dan ia selamat. Kita tunggu kat sana sampai taufan kat Korea berlalu. Namun mereka tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Malaysia ni tempat yang menakutkan, katanya Fahima dengan suara bergetar. Melihat keluar tingkap kabin awan memang bergelora dan pesawat bergoyang. Tetapi kemahiran juru terbang sangat tinggi. Pesawat mendarat dengan selamat di KLIA selepas jam 10 malam. Sebaik sahaja mereka melangkah keluar dari pesawat dan menjejakkan kaki ke eskalator. Pertama, Fahima tersentak. Bersihnya, kebersihan dan kecerahan bangunan mengejutkan semua orang. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, kejutan pertama tiba. Kaki tangan lapangan terbang menerangkan situasi dalam bahasa Inggris yang fasih dan mula memproses penginapan kecemasan. Sila selamatkan diri Anda di Malaysia sepanjang tempoh taufan ini. Yang lebih menakjubkan, lapangan terbang itu mempunyai juru bahasa yang boleh berbahasa Bengali. Jangan risau, taufan biasa di Malaysia.
Kami ada pengurusan keselamatan yang lengkap. Rasida bertanya dengan berhati-hati. Berapa banyak kami kena bayar? Juru bahasa itu tersenyum dan menjawab, tak perlu bayar apa-apa. Ini bencana alam. Semua orang saling membantu. Wajah gadis-gadis itu menunjukkan ekspresi sukar dipercayai. Di Bangladesh, walaupun untuk perkhidmatan kecil mereka perlu membayar, terutamanya bagi mereka yang miskin. Lapangan terbang malah menyediakan juru bahasa Bengali. Semasa mengambil bagasi kejutan kedua datang, beg pakaian Rasida yang usang koyak dan beberapa barang yang tidak banyak itu bertaburan di atas lantai. Kaki tangan Malaysia segera berlari dan membantu mengutip bagasi beliau dengan teliti, malah menyediakan beg baru. Nasrin dengan mata berkaca-kaca berkata, "Kat Kilang, kalau kita jatuhkan barang, kita akan dimarahi teruk." Dalam bas dari lapangan terbang ke bandar, melihat pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap gadis-gadis itu terdiam. Bangunan pencakar langit yang berkelip-kelip, jalan raya yang bersih. Yang paling mengejutkan mereka, walaupun dalam keadaan berangin, wanita berjalan sendirian di jalanan. Fahima bertanya dengan suara bergetar, "Malam hujan bahaya, tak perempuan jalan sorang-sorang?" Di Bangladesh, sangat berbahaya bagi wanita untuk keluar bersendirian pada waktu malam, terutamanya bagi gadis-gadis Kilang jalan malam, sentiasa menjadi objek ketakutan. Pemandu bas menerangkan dalam bahasa Inggris bahwa Malaysia selamat walaupun malam taufan. Ini tempat yang wanita boleh berjalan sorang-sorang tanpa masalah. Tiba di hotel di Bukit Bintang selepas jam 12 malam. Kaki tangan kaunter melihat gadis-gadis yang keletihan segera menyediakan teh dan makanan ringan. "Minum teh panas percuma," Nasrin berkata kepada saya. "Kenapa orang Malaysia ini baik sangat? Mereka tak nak balasan ke." Apabila dibawa ke bilik, gadis-gadis itu terkejut melihat bilik air. Bilik air yang bersih dan luas pipe air panas boleh digunakan sesuka hati. Lebih penting lagi, setiap orang mempunyai tuala bersih. Rasida menitiskan air mata. "Boleh ke kami tidur ke tempat yang bersih macam ni." Pagi keesokan harinya, taufan di Korea masih mengganas. Angin kuat berkelajuan 65 meter sesaat. Laporan lapangan terbang mengatakan ia akan dibuka semula selepas sekurang-kurangnya 24 jam. Kami memutuskan untuk tinggal 1 hari lagi di Malaysia. Sarapan hotel adalah kejutan terbesar dalam hidup gadis-gadis itu. Buffet all you can eat, sayur-sayuran dan buah-buahan segar dan hidangan panas. Tetapi yang paling menyentuh hati mereka ialah budaya Malaysia yang tidak membazirkan makanan. Fahima mengisi pinggan, sedikit demi sedikit berkata, "Membuang makanan tuh berdosa." Saya menerangkan kepada gadis-gadis itu bahwa makanan adalah berharga yang mereka fahami dengan mendalam. Pada waktu pagi, kami melawat perpustakaan berdekatan. Kejutan pertama menanti mereka di pintu masuk. Ia boleh digunakan secara percuma oleh sesiapa sahaja yang membingungkan gadis-gadis itu. Nasrin bertanya kepada pustakawan, "Betul ke tak perlu bayar?" Pustakawan itu menjawab, "Sudah tentu. Kami alu-alukan sesiapa sahaja yang ingin belajar." Walaupun gadis-gadis itu tidak boleh membaca atau menulis, mata mereka bersinar melihat kanak-kanak di bahagian buku bergambar membaca dengan gembira. Rasida berkata perlahan, "Saya pun nak belajar membaca." Di ruang belajar perpustakaan ramai yang belajar dalam diam. Pemandangan orang tua dan pelajar muda belajar tanpa mengira usia menyentuh hati gadis-gadis itu. Seterusnya kami berpeluang melawat sekolah rendah berdekatan. Dengan kemurahan hati guru besar Chen, kami dibenarkan melihat sesi kelas. Sebaik sahaja melangkah ke dalam bilik darjah, gadis-gadis itu terkejut. Bilik darjah yang bersih dan terang, setiap orang mempunyai meja sendiri, bahan pengajaran yang banyak. Lebih penting lagi, cara kanak-kanak belajar dengan gembira sangat menyentuh hati mereka. Fahima menitiskan air mata. Saya pun nak pergi sekolah. Beliau mula bekerja di kilang pada usia 12 tahun, kehilangan peluang untuk mendapat pendidikan. Selepas tamat sekolah, kanak-kanak Malaysia mendekati gadis-gadis itu. Walaupun bahasa berbeza, mereka mengajar mereka cara bermain batu seremban. Nasrin dengan mahir menjahit sehelai kain kecil yang mendapat tepukan daripada kanak-kanak. Pada masa itu, seorang kanak-kanak Malaysia bertanya, "Akak-akak nih kerja ke tak pergi sekolah?" Soalan yang tidak bersalah ini membuatkan gadis-gadis itu terdiam. Pada waktu petang, Fahima yang kehilangan peluang pendidikan tiba-tiba demam panas. Perjalanan yang panjang dan persekitaran yang tidak biasa menyebabkan beliau jatuh sakit. Kami segera bergegas ke klinik berdekatan. Setibanya di bilik kecemasan, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Walaupun bahasa berbeza, juru rawat mengesahkan gejala dengan bahasa badan yang lembut dan memanggil dokter.
Dokter mendiagnosis demam akibat terlalu letih. Semasa menerima rawatan titisan, Fahima berkata kepada saya tak pernah dilayan sebaik ini di hospital. Di Bangladesh, orang miskin sering dilayan dingin di hospital. Bayaran rawatan juga mahal. Namun, di sini pesakit asing dilayan seperti keluarga. Semasa membayar, kejutan terbesar menanti mereka. Jumlah rawatan dan obat-obatan jauh lebih rendah daripada yang mereka sangka. Selain itu, pekerja sosial hospital menerangkan tentang sistem bantuan keuangan. Nasrin berkata dengan terharu, bila sakit pun tak perlu risau pasal uang. Pagi keesokan harinya, ekspresi gadis-gadis itu berbeza sama sekali daripada hari sebelumnya. Kebimbangan telah hilang diganti dengan mata yang ingin tahu. Pada hari itu kami merancang untuk melawat Bandar Kuala Lumpur. Pengalaman menaiki LRT, MRT sangat mengejutkan bagi mereka. Pemandangan orang beratur dengan teratur di platform. Kereta api tiba tepat pada masanya. Kebersihan dan ketenangan di dalam kabin. Rasida berkata perlahan, semua orang senyap. Tapi, dorang tak marah ke pengangkutan awam di Bangladesh selalunya kotor dan tolak-menolak adalah perkara biasa. Momen yang paling menyentuh hati ialah apabila seorang wanita hamil menaiki kereta api. Beberapa orang segera bangun untuk memberi tempat duduk. Wanita hamil itu tunduk hormat secara semula jadi dan duduk. Melihat interaksi ini, gadis-gadis itu menitiskan air mata. Fahima berkata, saya harap kakak-kakak yang terpaksa terus bekerja di kilang walaupun mengandung dapat tengok nih. Pada waktu pagi kami berjalan di sekitar kawasan KLCC. Kebersihan kedai, kualiti produk yang tinggi, dan layanan mesra juru jual mengejutkan mereka. Di sebuah kedai pakaian, juru jual menyapa gadis-gadis itu dalam bahasa Inggris, welcome, what are you looking for? Mereka tidak berasa curiga karena mereka adalah orang asing, sebaliknya berinteraksi dengan mereka secara semula. Jadi, Nasrin memerhatikan persekitaran kerja di dalam kedai. Juru jual tidak kelihatan letih. Mereka bekerja dengan senyuman. Apabila beliau bertanya kepada pengurus kedai tentang keadaan kerja, pengurus itu menerangkan secara terperinci tentang waktu rehat, cuti berbayar, dan bayaran kerja lebih masa. Nasrin mendengar dengan air mata. Untuk makan tengah hari, kami makan di sebuah restoran. Menu mempunyai gambar dan penerangan dalam bahasa Inggris. Kaki tangan juga memahami sekatan diet agama mereka. Restoran itu dapat menyediakan hidangan halal dengan teliti yang sangat menyentuh hati gadis-gadis Muslim itu. Semasa makan, Rasida berkata, tak pernah duduk selesa, macam nih makan makanan sedap. Di kilang mereka biasanya makan berdiri dalam masa 15 menit sahaja. Seterusnya, kami berpeluang melawat sekolah vokasional. Melihat kursus latihan kemahiran percuma untuk orang dewasa, mata gadis-gadis itu bersinar. Orang dewasa pun boleh belajar untuk soalan. Fahima juru latih tersenyum dan menjawab, belajar tak ada kaitan dengan umur. Kalau ada semangat sentiasa dialu-alukan. Semasa melawat kelas jahitan, gadis-gadis itu menyadari kemahiran mereka lebih tinggi. Mereka menjahit dengan lebih mahir daripada pelajar Malaysia. Juru latih berminat. Kamu semua mahir sangat. Belajar kat mana? Nasrin menjawab. Kami buat nih. Setiap hari, Kat Kilang. Juru latih itu sangat terkejut. Petang itu kami berjalan-jalan di taman berdekatan. Kanak-kanak bermain riang, orang membaca buku di bangku orang tua, berjalan dengan anjing, pemandangan kehidupan harian yang damai. Sangat menyentuh hati gadis-gadis itu. Rasida menitiskan air mata. Ada tempat yang damai macam nih. Dengan taufan kemiskinan, semua orang kelihatan sangat gembira. Malam itu di dalam bilik hotel, gadis-gadis itu berkongsi pengalaman hari itu. Saya sebagai juru bahasa mendengar perbualan mereka. Kandungannya menyentuh hati saya. Kita pun ada hak untuk dilayan macam manusia kan? Kata-kata Nasrin mendapat anggukan daripada gadis-gadis lain. Fahima bertekad, bila balik kita akan cerita semua nikat semua orang. Pagi hari ketiga, berita tiba bahwa Taufan di Korea telah melepasi semenanjung Korea dan kekuatannya telah berkurangan. Lapangan terbang telah dibuka semula. Kami boleh meneruskan perjalanan ke Seoul. Walau bagaimanapun, wajah gadis-gadis itu dipenuhi rasa berat hati. Di dalam bus menuju ke lapangan terbang, Rasida berkata, saya nak duduk lama lagi kat Malaysia. Saya nak belajar banyak lagi. Semasa melalui proses pelepasan di KLIA, gadis-gadis itu melihat sekeliling sehingga saat terakhir, tempat yang mereka tiba 3 hari lalu dengan wajah bimbang, kini menjadi tempat yang sukar untuk diucapkan selamat tinggal. Nasrin berkata kepada saya, Ciklim, kami dah berubah. Kami bukan lagi orang yang sama. Pesawat berlepas.
Melihat pemandangan Kuala Lumpur di luar tingkap semakin mengecil, gadis-gadis itu menangis dalam diam. Di persidangan kesatuan sekerja di Seoul, pembentangan gadis-gadis itu mendapat perhatian besar. Mereka menggabungkan pengalaman mereka di Malaysia dengan lantang menyuarakan marwah pekerja. Kami bukan mesin, kami adalah manusia dengan impian. Ucapan Nasrin membawa Dewan ke dalam pusaran emosi. Selepas kembali ke Bangladesh, gadis-gadis itu segera memulakan tindakan. Mereka bukan sahaja menuntut penambahbaikan keadaan kerja di kilang, tetapi juga mula menuntut peluang pendidikan. Fahima mula menghadiri sekolah malam. Saya nak belajar membaca, nak ceritakan semua orang apa yang saya belajar kat Malaysia. Rasida memulakan bengkel jahitan kecil secara bebas, menawarkan gaji dan jam kerja yang adil kepada pekerja. Saya nak cipta tempat kerja yang semua orang gembira macam syarikat kat Malaysia. Nasrin terlibat dalam pindaan undang-undang sebagai perunding dasar buruh untuk kerajaan. Saya nak realisasikan masyarakat yang kami lihat di Malaysia kat Bangladesh. Ketiga-tiga mereka masih berhubung secara berkala dan terus belajar bahasa Malaysia. Mereka berkata mereka berharap dapat melawat Malaysia lagi suatu hari nanti untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu mereka. Kini, di kilang-kilang Bangladesh, istilah piawaian Malaysia mula digunakan. Ia merujuk kepada piawaian yang menghormati pekerja melayan mereka sebagai manusia dan menyediakan syarat kerja yang sesuai. Pencetus perubahan ini ialah 10 gadis yang hidup mereka berubah hanya dengan perjalanan 3 hari ke Malaysia. Saya telah menjadi juru bahasa selama 15 tahun. Ini adalah kali pertama saya benar-benar merasakan kuasa komunikasi sejati yang melangkaui bahasa. Daripada gadis-gadis ini yang tidak kehilangan marwah dan impian mereka, walaupun dalam kemiskinan dan kesusahan, saya belajar banyak. Sistem dan budaya Malaysia yang cemerlang bukanlah sesuatu yang boleh diterima begitu saja. Ia dicapai oleh usaha generasi terdahulu yang membangunkannya dan kesadaran tinggi orang yang memeliharanya sekarang. Yang paling penting, kelembutan yang tidak mengabaikan orang yang dalam kesusahan dan empati untuk meletakkan diri dalam kedudukan orang lain. Hati orang Malaysia inilah yang mengubah kehidupan gadis-gadis dari negara yang jauh. Anda yang mendengar kisah ini, hari ini juga mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan seseorang. Sedikit kebaikan, sedikit perhatian yang hangat. Saya percaya tindakan harian inilah yang menjadikan dunia ini lebih indah. Fahima, Rasida, Nasrin, dan 7 gadis lain terus mengejar impian mereka. Keberanian dan tindakan mereka terus memberi harapan kepada ramai orang. Kisah ini berakhir di sini. Apa pendapat Anda tentang kisah 3 hari yang mengubah hidup gadis-gadis kilang pakaian Bangladesh selepas pendaratan cemas di Malaysia akibat taufan? Sila tinggalkan komen sokongan untuk wira-wira kisah ini. Kisah ini dibawakan kepada Anda oleh Kisah Menyentuh Hati Seluruh Dunia. Jika Anda suka kisah ini, sila like dan subscribe saluran ini. Terima kasih karena menonton.